pada anda semua. Alright. Jadi baik, insya-Allah program kita akan bermula tidak lama lagi. Jadi sebelum tu saya minta kepada anda semua, kalau boleh kalau boleh anda semua untuk onkan kamera anda. Boleh? Okey, saya minta untuk anda semua onkan kamera anda. Kerana apa? Kerana bila anda onkan kamera anda, anda membantu saya dan juga panel kita mudah berinteraksi. Bukan tu je, kita nak tengok juga wajah-wajah yang handsome-handsome, yang cantik-cantik pada malam ni. Okey, boleh? Okay, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Tinggi-tinggi pohon cemara setinggi tiang Istana Raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Ustaz Syarul Nizam bin Abu Sukur selaku penasihat program Diet dan Kanser. Yang berusaha, Saudara Muhammad Khalil bin Saad selaku ketua program Diet dan Kanser. Yang dihormati penceramah jemputan Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Yang dihormati Saudara Muhammad Hasif Aiman bin Januri selaku Ketua Penganjur bersama Kesatuan Pelajar Islam Johor Daerah Pontian. Yang dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Program, Barisan Pensyarah Marsah serta hadirin yang dikasihi sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Borak Santai, program kesihatan, diet dan kanser. Ia dianjurkan oleh Kelab Syariah Islamiah dengan kerjasama Kesatuan Pelajar Islam Johor Daerah Pontian. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berhimpun pada malam yang barakah ini secara maya. Okey, untuk apa? Untuk kita menimba ilmu berkaitan dengan penjagaan kesihatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan sejujurnya, sejujurnya saya sendiri sangat teruja dengan tajuk ni. Sebab apa? Sebab ia sangatnya sinonim dengan diri kita waktu PKP. Okey, siapa ingat waktu PKP dulu, asal duduk rumah je dah lah, tak boleh nak pergi mana-mana, betul? Memang kalau tak ke dapur ke bilik, memang badan pun naik. Serupalah ni yang bercakap ni. Okey, jadinya bila kita maksudnya PKP tu dah macam dah nampak sikit kan, kita dah boleh keluar kan. Perasan pula badan tu naik. So, mulalah timbul dalam perasaan tu, nak kena diet ni. Jadi betul ke kadang-kadang orang nak diet, dia pilih pemakanan tu tak tahulah betul ke tak. Dan andai katalah makanan tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau kita salah jadual kita salah cara kita ambil makan tu salah, so macam mana? So sama-samalah kita belajar pada malam ini. Jadi bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abdul Muntasir bin Muhammad Nur. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program kesihatan, diet dan kanser pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Ya Allah, bagi-Mu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mengingati dan menyebut nama-Mu. Hati yang penuh segar, bersyukur di atas nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan program ini akan menjadikan kami insan-insan yang cemerlang, disegani dan dihormati. Seterusnya menjadikan
Program ini program yang cemerlang serta dapat melahirkan insan-insan yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana, jadikanlah insan-insan yang hadir dalam program kesihatan dan diet pada malam ini sebagai insan-insan yang bersyukur, insan-insan yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan pribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakutan agar majlis ini akan menjadi pemacu dan sumber inspirasi kepada insan-insan untuk menggembeling tenaga ke arah mencapai kesihatan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muntasir atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita menyebut panel istimewa kita pada malam ini, mari kita kenali terlebih dahulu siapakah beliau. Sebab apa? Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi bila dah kenal, jangan jatuh cinta. Risau, okey? Bahaya. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau dilahirkan pada tahun 1972. Beliau merupakan seorang graduan dari salah sebuah universiti awam dan menjalankan postgraduate study dalam bidang medical psychology dari Royal College of Surgeons di Ireland. Pernah bekerja di beberapa buah hospital dalam bidang surgery, sakit puan dan medicine, dan pernah berkhidmat di universiti private dan awam sebagai associate professor iaitu Profesor Madya. Dan kini, beliau merupakan seorang freelance, mempunyai perniagaan sendiri dan terlibat dalam beberapa program kebajikan serta NGO seluruh Malaysia. Di samping insan hebat ini, berdirinya seorang suami tercinta yang merupakan seorang pakar bedah dan mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata. Dan insan hebat ini merupakan Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita teruskan program dengan mendengar ceramah diet dan kanser yang akan disampaikan oleh Dr. Adibah. Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita, MC kita, saudara Khalil. Ke nak panggil ustaz ke ni? Ustaz Khalil ke? Tak apa Doktor, main Khalil je boleh lah. Khalil Okey, terima kasih Khalil. Selamat Doktor. Terima kasih kepada Noh Hazika yang selalu kontak saya untuk buat program ni. Kepada saudara Hasif dan juga kepada ustaz-ustaz apa tadi nama Syarul apa semua VIP lah. So juga kepada kalau ada lecturer Datuk Datin sini mana tahu kan minta maaf kalau saya tak kenal seorang-seorang, tapi insyaAllah kalau ada rezeki sebab kita dekat je. So ada rezeki saya akan ke Marsah. So insyaAllah kita boleh jumpa nanti. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, saya tak nak panjang-panjang sebab kita dah 9.30 ni. Saya kalau you all rasa mengantuk ke apa boleh cut nanti saya punya talk. Kalau rasa dah boring ke doktor stop, boleh bagi tahu tak ada masalah. So cuma saya kalau bercakap payah nak stop sebenarnya, cuma saya akan cuba kontrol untuk saya crampkan sikit saya punya slide saya ni supaya tak lama sangatlah sebab you all ada quiz apa semua kan lepas ni. Dan saya pun pagi-pagi esok lagi pukul 7 pagi saya nak ke airport. Saya nak ke Penang, nanti kan tak terbangun lepas pula flight. Okay, so alhamdulillah. Saya nak tahu dulu dekat sini yang paling muda sekali berapa umur you all sini? Boleh bagi tahu tak? Paling muda berapa umur? Berapa umur you all yang paling muda dekat sini? Boleh saya tahu tak? Tak payah rahsia lah umur. Saya 50 dah. Saya nak tahu umur you all. Yang paling muda berapa? Hazika. Berapa Hazika? The youngest ini berapa umur yang paling muda you all? 18 mungkin Doktor. 18 paling muda ada sini
Okey, yang paling matured sekali, paling dewasa umur berapa? 40 ada, 30 ada tak? Tak ada. Ada dah ni, ustaz-ustaz lah. Ustaz-ustaz adalah 30 40 Ah, Okey, tapi nampak gaya saya lah kot yang paling muda 50 ni, tapi tak apa. Kita tengok Amin. macam mana ni, sebab you all ni bayar-bayar anak-anak saya je ni. Nak panggil Umi pun boleh lah lepas ni. Okey, anak-anak saya umur belasan sampai yang sulung umur 27 lah. Okey. So insya-Allah saya akan presentkan tajuk hari ni simple saja. Cuma kalau ada apa-apa yang you all nak tanya, tak faham, boleh tulis dalam chat box ataupun rasa macam kalau dah tak tertahan sangat nak tanya soalan tu, nak meletup-letup dah tu, boleh on mic lah, boleh tanya Tak ada masalah. Okay. So hari ni sebenarnya kita nak discuss satu isu yang memang agak kritikal, tapi mungkin sebab anda golongan muda dekat sini. Jadi saya tak pasti setakat mana kecaknaan anda semua. Okey, ataupun awareness. Setakat mana awareness anda semua, mungkin you all rasa, oh kami muda lagi, lambat lagi nak mati. Ramai yang cakap gitu. Tapi saya nak bagi tahu statistik sekarang ini kalau kita tengok umur-umur mereka yang kena kencing manis, darah tinggi, heart attack, sudden death, masalah-masalah fatty liver, hati berlemak, semua tu dah jatuh umur dia ke umur seawal 20-an. Kami pernah ada seorang pesakit kanser payudara, breast cancer. Baru umur dalam early 20s lah, umur dalam belas-belas 18, 19. So tak mustahil lah, kami juga pernah ada seorang pesakit buah pinggang, dah sampai kena dialisis apa semua, umur seawal 20-an juga. Ramai juga program yang masuk dalam program saya yang kami pantau pemakanannya, umur dalam seawal belas-belas sekolah menengah. Okey, dan sekolah rendah pun ada yang dah injek insulin kencing manis. So, saya nak anda semua yang dekat sini masih muda tetapi dalam hati kena ingat bahawa kesihatan tu ataupun penyakit tu dia tak kira umur dah sekarang ni. Because of our lifestyle. Okey, so macam Khalil cakap tadi, musim PKP ni asyik ke dapur je kan. Konon-kononnya work from home. Tapi it's actually you all ni bukan work from home. Kita ni work from kitchen. Duduk kat dapur, dekat laptop dekat atas meja makan kat dapur, jajan-jajan penuh dekat atas meja. So akhir PKP tengok-tengok timbang dah naik 10 kilo. So hari ni kita nak tengok apa penyebab dia badan kita jadi gini. So sebelum saya mula, saya just nak present dulu ada 3 kes. 3 kes yang kami pantau dalam program ni dan kami dah reverse dia punya kesihatan dia. Okey, ni 2 orang ni adalah orang yang sama tau. Tapi nampak beza jauh sangat. Ni Mr. A. Okey, dia orang Johor lah, dia duduk sebelah je taman rumah saya. Saya dekat presin 5, dia presin saya presin 4, dia presin 5 So beliau umur 44, masa mula-mula beliau start program dengan saya, maknanya saya pantau dia selama lebih kurang dalam 2 bulan mula-mula tu, berat dia 137 kilogram. Tapi saya rasa lebih lagi sebab masa mula-mula saya jumpa dia, saya tak boleh timbang. Saya tak boleh timbang sebab scale saya, Karada scale tu maksimum dia 135. Jadi mula-mula tu tak keluar bacaan. So saya just assume je mungkin dalam 136, 137. So insyaAllah you all dekat Marsa, doa mudah-mudahan kalau ada rezeki kita boleh jumpa sebab saya boleh timbang nanti. Saya timbang, tengok lemak dalam badan, tengok muscle berapa, tengok umur badan. So saya akan bawa Karada scale nanti kita boleh tengok. So akhir program selepas 7 bulan dia turun 40 kilo. Bukan 4 kilo dia turun 40 kilo. Dan last dia punya berat dia 97 kilogram. Pinggang seluar dia daripada 50 ke 44. Boleh bayang tak? Khalil berapa pinggang seluar Khalil? Berapa? Pinggang seluar saya alhamdulillah 38. Alhamdulillah, ngam-ngam, mantap. Ni boleh ni buat menantu ni. Siapa nak buat menantu ni? Umi Saya tadi. pun ada nak Umi. perempuan ni. Okey. Okey, tapi pinggang seluar kena
Pinggang seluar tak menentukan kesihatan sebab kita akan tengok lemak dekat dalam badan. Nanti saya akan ajar kejap lagi. So beliau, Mr. Asrul ni dia ada penyakit jantung. Dia 3 salur darah dekat jantung dia dah block. Okay, dah tersumbat. Masalah obesiti, darah tinggi, kencing manis, type 2 diabetic. Dia ada masalah gout, hyperuricemia, kolesterol yang tinggi, masalah hati yang berlemak, NAFLD ni, non-alcoholic fatty liver disease, dan juga dia ada masalah buah pinggang. So dia ada banyak sangat problem semasa mula-mula dia jumpa saya. Dan Alhamdulillah dia dah reverse cara pemakanan, totally reverse. Nanti saya tunjuk apa yang dia reverse. Dan Alhamdulillah ni dia sekarang, dia 97 kilo sekarang. Dan overall condition dia dah improve, energy dia mantap, ubat-ubatan dia banyak yang dah reduce dose. Dan dia punya blood result dia Alhamdulillah dah towards the normal trend. Alhamdulillah. Okey, ni kes yang kedua. Okey, beliau ni Syuhada, nama beliau Syuhada daripada Seremban. Untuk pengetahuan anda, semua yang saya tunjuk kes tadi dalam presentation ni, saya dah dapat full consent lah. Maknanya tuan dia tahu saya present kes dia, so jangan risau. Okey, so Cik Puan Syuhada ni masa mula-mula jumpa saya dia 109.2 kilo. Dan pada masa ni dia ada banyak sangat problem. Ni high BP, dia ada darah tinggi. Tekanan darah dia paling tinggi 240/180. Amat tinggi. Ni boleh suddenly boleh collapse. Salur darah boleh meletup, pecah dekat otak, boleh collapse. Tekanan darah yang normal adalah 110 ataupun 120/70 atau 80. So tengok tekanan darah dia amat tinggi. Dia ada masalah buah pinggang, hampir dialisis. Ni adalah GFR. GFR ni maksudnya adalah kadar penapisan buah pinggang. So kita yang normal ni GFR kita 90 ke atas atau 100. So boleh bayang tak dia punya GFR dia 19. Maknanya buah pinggang dia dah fail, dah stage 4, dah stage 5. Masa ni doktor dah nak dialisis dah. Okey. So dia juga ada kencing manis. Pada masa jumpa saya tu dia punya fasting blood sugar, gula dia dah 21.5. Normal gula kita adalah 5 ke bawah semasa puasa. Tengok gula dia tinggi. Okey. Dan juga dia ada masalah kolesterol. Mula-mula jumpa saya juga kolesterol dia tak boleh dibaca. Nampak tak? Dia too high sampai tak boleh baca kolesterolnya. Terlalu tinggi. Dan masalah-masalah lain juga. Okay? Dan Alhamdulillah bila dia buat program ni latest bulan 11 tahun lepas. Saya sekarang ni yang dalam bulan 1 berat badan dia dah 80 lebih. Alhamdulillah dah turun dah. Maknanya daripada 109 kilo dah ke 80 lebih. Dan dia pun nampak beza sangat dia punya appearance dia. So you all boleh agak tak macam mana daripada kita yang dengan badan gini sampai ke sini. Daripada yang susah sangat nak solat, nak sembahyang, nak rukuk, nak sujud, nak masuk dalam kereta susah, nak berjalan pun sakit, nak ke sana sini pun tak ada energi. Macam mana tu? You all kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kesihatan pun dah boleh rasa kan? Allah tarik sikit nikmat. Katakan sesama, dah tak bau dah. Kita makan pun rasa tak rasa apa. Boleh rasa dah kan macam mana dia punya kekurangan tu. Tapi boleh bayang tak orang yang ada masalah gini. So Alhamdulillah so dia improve apabila dia totally reverse, tukar cara pemakanan. Okay, so yang ni yang kita nak belajar malam ni. Okay, kes yang ketiga saya nak tunjuk dekat sini. Okay, beliau adalah Puan Saadiah. Okay. Dia ex-chef, dia salah seorang chef sebelum ni masa dia muda-muda dekat salah sebuah hotel dekat Melaka. So dia tak gemuk. Puan Saadiah nampak tak? Dia very slim. Malah dia underweight masa mula-mula jumpa saya. Kurus sangat. Tetapi dia punya kolesterol dia. Nampak total kolesterol sepatutnya 5.7 ke bawah. Total dia 8.8. Tinggi sangat. Dia punya kolesterol jahat, LDL daripada 66.4. Sepatutnya LDL normal tak boleh lebih 3.9. LDL ni adalah kolesterol jahat yang sumbat dalam salur darah, dekat jantung dan sebagainya. Okay, ni kolesterol jahat.
So Puan Sadiah ni dia tukar dia punya cara pemakanan apa semua, ada guidance kami, saya guide dia. Alhamdulillah result darah dia dah cantik. Dari 8.8 kolesterol turun kepada 4.7. Dan dia punya kolesterol jahat pun daripada 6.4 turun kepada 3.0. Alhamdulillah dah normal. Okay, so Puan Sadiah masa mula-mula saya jumpa dia tu, dia ada dekat mata ni. Pernah nampak tak orang yang ada kolesterol plaque dekat tepi-tepi mata? Tak pernah nampak So ni kita panggil xanthelasma ataupun kolesterol plaque yang duduk dekat tepi-tepi mata. So ni adalah masalah apabila kolesterol terlampau tinggi dalam badan, dia boleh pergi dekat sampai skin, dekat kulit, dekat tepi mata ni. So selepas 2 minggu, Puan Sadiah tukar cara pemakanan kepada cara pemakanan yang anti-inflammatory ataupun kurang radang, dia punya kolesterol plaque ni pecah. So keluar lemak-lemak. Nampak tak lemak ni? Dan dua-dua belah mata tau. Ni sebelah kanan, ni sebelah kiri. Alhamdulillah. Sampai sekarang ni Alhamdulillah normal. Cantik dah, bersih dah, dan beliau pun dengan umur 61 ni 2 tahun lepas Alhamdulillah. Beliau sekarang 63, beliau dah sihat Alhamdulillah sampai sekarang ni. So bila kita tengok 3 kes ni, kita boleh bayang macam mana pemakanan kita sekarang ni memang anytime saja boleh membunuh kita. Ni semua adalah ilmu lah. So dalam pemakanan saya tahu bila kita duduk dekat asrama, ya Allah, best friend kita adalah Maggie. Mana satu favorite ni? Khalil. Saya nampak muka Khalil je dekat sini. Mana satu yang biasa beli ni, Khalil? Biasa dah hujung bulan yang big curry tu. Allah, big curry lah So saya harap lepas daripada talk saya ni, saya nak anda semua bertaubat nasuha. Tak boleh makan dah benda-benda ni. Kalau nak hidup lama lah. Kalau rasa macam nak mati esok lusa tu silakan. Tak ada masalah. Okey, silakan. So apa yang kita nak belajar pada malam ni adalah mengenai pemakanan sebab nutrition isn't just about eating, tapi ia adalah satu lifelong learning macam mana untuk kita hidup. Bukan sekadar untuk kenyang dekat tekak, tapi macam mana untuk kita hidup lebih lama. Okey, tu yang kita nak tengok malam ni. So we are what we eat. Saya rasa ramai setuju tapi kita tengok sebenarnya kita ni adalah apa yang atuk nenek moyang kita makan dulu. Sebab benda ni dalam genetik. So faktor genetik tu dah ada dalam kita. Mak ayah kita, atuk nenek kita, kalau ada baka, kencing manis, darah tinggi apa semua memang dah akan turun pada kita. Tetapi small percentage. Okay? Dan lifestyle lah yang memainkan peranan utama. Okay, cuba tengok ni adalah masalah-masalah yang berpunca daripada keturunan juga, tetapi 5 to 10% sikit sangat masalah keturunan ataupun baka. Yang lebih besar faktor dia adalah macam mana lifestyle kita. Okay, so bagi anda dekat sini, mungkin ada dekat sini yang dah kahwin. Ada ke daripada batch you all ni yang dah kahwin? Dah ada anak ke? Ada tak? Ke semua masih single-single lagi ni? Mungkin ustaz-ustaz dekat sini yang dah kahwin apa semua Ni adalah kita punya tanggungjawab kita. So kita nak belajar pada malam ni, kita nak sihat bukan hanya semata-mata untuk diri kita. Kita tak boleh selfish. So kita nak sihat untuk anak, cucu, cicit keturunan kita juga. Okay, kena ingat tu. Okay, insyaAllah So bila kita tengok statistik ni, Malaysia adalah antara negara yang paling tinggi kadar overweight dengan obesity. Tak tahulah sama ada you all sedar ataupun tidak, tapi kita memang antara the highest statistik yang paling tinggi. Tapi kalau dekat dunia, negara mana? Siapa boleh agak dekat sini? Kalau worldwide lah, negara mana yang paling tinggi obesity punya statistik dia? Ada siapa nak jawab soalan? Tak adalah hadiah Kalau nak bagi hadiah pun esok you all pergi makan dekat kedai depan Marsah tu je free. Fakrul. Okey, Fakrul Azam nak jawab tak? Kalau dekat worldwide, dekat dunia, negara mana yang paling tinggi dia punya statistik obesity? Agak-agak. Apa yang saya rasa dan yang saya yakinlah Amerika Syarikat. Betul. Makanan ni. Okay, betul Fakrul. Tapi maaf tak ada hadiah. Okey.
Saya pernah travel sekali ke US sebenarnya dalam tahun 2019. Saya pergi dengan Dr. Zul, husband saya. We all naik taxi tau daripada hotel nak pergi ke tempat conference tu. Ada satu conference. So dalam taxi saya tengok kita orang duduk belakang. So dekat antara driver dengan co-pilot tu, dia dekat tengah tu ada tempat letak air. Macam kita juga. So tempat letak air dia tu besar sangat. Dia punya bekas dia. Saya ingat letak pinggan tau. Saya tanya dia, what is the purpose of that space? Dekat tengah tu untuk letak pinggan ke apa semua. Dia kata, no, this is for the glass. Untuk gelas dia. Boleh bayang tak dia punya gelas dia saiz jumbo yang besar sebesar pinggan tu. So Masya Allah, so bila pergi ke sana, saya memang rasa macam nak pitam tengok. Dia punya pizza dia sebesar-besar pizza, popcorn dia sebesar-besar saiz popcorn. Dan actually kalau sad news is actually Malaysia, kita moving towards that. Kalau kita tengok sekarang ni saiz-saiz burger kita, pizza kita macam mana banding dengan dulu. So berhati-hati especially golongan muda sebab penyakit-penyakit yang dulu orang tua yang ada sekarang ni orang muda dah dapat dah because of kita punya lifestyle. Okay, gaya hidup masa kini. So this is just soalan-soalan muhasabah lah. Berkaitan dengan pekerjaan, pemakanan, macam mana cara kita makan sekarang ni, stress level kita macam mana. Kita exercise tak? Kalau kita jumpa berdepan, saya buat talk, biasa saya akan buat satu aktiviti untuk tahu sama ada anda fit ataupun tidak. So insyaAllah kita mungkin boleh jumpa sekali dekat Marsa, kita akan test fitness level masing-masing. Adakah you all yang umur 20-an, belas-belas ni, menyamai tak umur saya yang dah 50 ni, macam mana fitness level? InsyaAllah kita tengok nanti. Pergaulan kita macam mana, adakah kita cuma bergaul dengan member-member dekat alam maya saja, okey, macam mana tu. Penyakit, okey, kalau kita dah ada penyakit sekarang ni, saya tak tolak kebanyakan daripada anda dekat sini memang sehat, tetapi mungkin ada 1-2 orang yang mungkin dah ada masalah-masalah kesihatan okey, so ni adalah apa yang kita nak tengok. Pencarian ilmu, so ni penting. Mesti ada satu metod untuk anda cari ilmu dengan cara yang betul. Dan saya ucapkan tahniah pada pihak Marsa, pada Hazika dan sebagainya sebab anjurkan talk ni sebab untuk pengetahuan anda anak-anak, talk yang saya bagi ni kalau nak tahu ilmu dia memang tak akan dapat dekat luar. Sebab benda ni adalah something yang kalau doktor-doktor biasa dia tak bercakap tentang ni. Saya akan bagi rahsia sebenarnya di sebalik penyakit kita ni, apa sebenarnya di sebalik makanan. So kalau kita dekat luar, masa saya tak sedar dulu, masa saya 70 kilo, saya pun pernah obese dulu. Saya selalu cakap dengan pasien saya, puan jagalah makan. Tapi kita tak tahu macam mana sebenarnya jaga makan tu. Tapi dalam program ni, kita akan monitor anda, bagi siapa yang nak follow program saya ni, macam mana nak makan, apa yang makanan yang kita nak pilih, pukul berapa timing nak makan, banyak mana nak makan, kalau nak outing nak makan apa, kalau ada kenduri macam mana nak makan, kalau pergi umrah macam mana nak pilih makanan. So semua tu kita akan bagi guide anda insyaAllah. Okay? So personality, macam mana gaya hidup kita, apa kita punya bad habits kita, tidur pukul berapa, bangun pukul berapa. For your information, saya tengok orang-orang muda lah tidur, saya nak tanya, siapa yang ada dekat sini? Nak sebut nama. You all tidur pukul berapa biasa malam-malam? Kasrina. Sedap nama Kasrina. Kasrina Izni. Pukul berapa biasa you tidur? Tapi budak perempuan tidur awal kan biasa, ya ke? Kalau budak lelaki lah, saya tengok budak lelaki. Saya tengok nama budak lelaki. Arif, okey. Arif Iskandar. You all okey ke saya sebut nama malam-malam ni? Takut mengantuk tidur. Arif tidur pukul berapa malam-malam? Cerita sikit nak dengar. Saya. Ya. Saya tidur pukul 2 pagi doktor. Pukul 2 pagi. Okey, Arif betul, pukul 2 pagi, bangun pukul berapa? Saya bangun pukul 7 pagi. Maknanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. So lebih kurang 4 jam, 5 jam. Bangun sembahyang subuh lah kan. Lepas tu tidur balik ke subuh gajah ni? Betul. Kadang-kadang gajah, kadang-kadang kancil. Okey. Kalau gajah tak boleh buat menantu. Okey.
So Arif, mai saya nak bagi tahu Arif dan semua yang ada dekat sini. Kajian ada satu kajian di University Oxford kajian ni dia buat study ke atas lebih kurang dalam saya tak ingatlah berapa ribu orang pelajar pada masa tu. So dia monitor sleep pattern. Sleep pattern ni maknanya waktu tidur, berapa deep sleep dia, berapa dia punya REM sleep dia. Tidur kita ada staging dia. Nanti kalau you all nak belajar ilmu tidur bagi tahu saya buat hari lain. So dia monitor dan didapati pelajar-pelajar yang dia punya jumlah waktu tidur dia kurang daripada 6 atau 7 jam. Okay, itu satu kategori. Dan juga pelajar-pelajar yang deep sleep dia tak cukup. Maknanya deep sleep dia dalam 5%, 10%. Deep sleep dia tak cukup 1 atau 2 jam dalam sleep cycle kita. Okay, pelajar yang tak cukup didapati mereka terdedah kepada yang pertama immune system dia low. Yang kedua dia punya testosteron level dia low, hormon lelaki Yang ketiga, risiko kanser. Yang keempat, early death. So tahu tak? Bahaya bila kita tidur kita tak betul, tak teratur dan walaupun kita tidur lama tapi deep sleep kita tak cukup. Ada cara macam mana kita nak monitor deep sleep. So benda-benda ini akan bawa kepada masalah kesihatan. Okay Arif, nanti next time saya nak Arif you tukar cara tidur. Katakanlah you tidur pukul 2. Banyak kerja kan, assignment nak buat apa semua. So cuba shiftkan waktu tidur. Make sure by 11, paling lewat pukul 11 atau 11.30 malam dah tidur. Tetapi boleh bangun awal. You nak bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, cara tidur yang tu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita punya hormon yang mengawal kita punya stress level, kanser dan sebagainya, dia akan dihasilkan secara peak pada pukul 10, 11 atau 12 malam. So kalau Arif, kalau you tidur pukul 2 pagi, hormon yang repair badan kita yang dihasilkan pukul 11 malam tu you tak akan dapat. Hormon yang repair badan kita nama dia melatonin, growth hormone, ada banyak hormon-hormon yang akan offkan switch cancer cell kita. Hormon-hormon yang akan bakar lemak kita. Hormon-hormon yang akan reduce kita punya stress level kita. So hormon-hormon tu dibebaskan peak dia pada pukul 11, 11.30 malam. So boleh bayang tak kalau kita tidur lewat? Kita tak dapat benefit of hormon tu. Jadi no wonder lah badan kita tak dibaiki. Mungkin masa muda you all tak rasa. Tapi bila dah masuk umur 30-an, 40-an, you mula akan nampak perut mula buncit. Kolesterol jahat mula tinggi. Hati mula berlemak. Energi mula down. Kesuburan ataupun fertility akan mula jatuh. So ni adalah antara benda-benda yang scary yang you kena ada ilmu. So ni adalah apa yang kita ajar actually dalam program yang saya monitor bersama dengan 5-6 orang doktor pakar lain yang kami bekerja secara sukarela. Ni adalah community service kami yang kami akan guide anda bagi anda yang nak sihat, insyaAllah. Okay, so next, saya dah slow sangat present ni, saya nak laju sikit slide saya. Okay, saya nak terus je. Ni, nampak tak makanan-makanan ni? Ni makanan-makanan rutin kita dekat Malaysia. Sedap kan? So benda-benda ni, makanan-makanan ini, for your information, makanan inilah sebenarnya yang akan membawa kepada radang ataupun inflammation dalam badan kita. Dan majoriti penyakit-penyakit kita sekarang ni, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, masalah penuaan, eczema, kulit yang kering, klimomo, masalah obesiti, masalah stres, mental, anxiety dan sebagainya, benda-benda ini adalah penyakit-penyakit keradangan yang 90%-nya adalah daripada pemakanan kita. Okay, semualah, especially fast food dan sebagainya. So, antara lemak dengan gula ni biasanya gula kita katalah yang paling bahaya sekali sebab gula lah yang akan membangunkan sel kanser kita. So sel kanser kita semua orang ada. Saya pun ada sel kanser tapi sel kanser kita sedang tidur.
So antara benda yang akan trigger sel kanser kita selain daripada lemak adalah gula. Gula putih, gula perang, any types of sugar. So dia akan trigger sel kanser kita dan dia akan bangun. Nampak tak? Cancer cell, dia punya kesukaan dia adalah glukos, gula. Okay, so siapa yang suka gula, you have to know that cancer cell also love sugar. Okay? And daging merah. So siapa yang suka sangat daging-daging, daging merah, kambing, daging lembu, steak-steak, processed food, sesame, apa dipanggil ni, apa ni, sausage, nuggets, fast food, burger dan sebagainya, semua tu adalah carcinogenesis, penyebab kanser. Okay, so ingat ni adalah makanan favorite yang kebanyakan daripada kita sekarang ni, especially yang hitam-hitam, nampak tak? Bila kita makan, kadang-kadang bila kita beli burger ke ayam goreng ke apa semua, kita sengaja pilih yang hitam ni. Okay, so for your information, siapa yang suka sangat yang garing-garing ni, tengok benda yang garing ni dia ada satu bahan kimia kita panggil acrylamide. ACRYLAMIDE. Acrylamide dalam bahan yang hangus tu, sate kan, bila kita barbecue apa-apa yang hitam tu. Acrylamide ni adalah bahan penyebab kanser. Okay, so ni adalah ilmu ambil betul-betul. So that's why kalau you all nak makan juga barbecue ke apa semua, kikis yang hitam tu, buang dekat atas dia supaya kita tak dapat dia punya acrylamide ataupun cancer inducing agent tu. Kau dah rasa lapar semua dah ni? Okay, so ingat ni adalah kita punya bahaya cancer dan sebagainya. Okay, ni bahagian Dr. Zul lah, husband saya, dia bahagian cancer usus lah. So tiap-tiap hari kerja dia memang teropong daripada bawah, daripada atas, tengok dalam usus dan sebagainya. Ni adalah salah satu bentuk kanser usus. Colon cancer, usus besar. Ni usus besar kita tau, usus kecil dekat atas ni. So ni adalah kanser. Dan bila kita tengok dengan scope, scope maknanya kita tengok dengan tube, masukkan daripada bawah tu, dekat hujung tube tu dia ada kamera. So kita nampak ni adalah dalam kanser, dalam kita punya kolon usus besar, nampak tak ni dinding yang dah ada tumor ni. Ni kanser dan dia dah hampir menutup dah usus besar kita. Okay, ni adalah bahagian usus yang dah dibuang lah, yang ni kanser part of the cancer yang kita dah potong buang. Okay, saya rasa saya skip lah soalan-soalan ni. Kalau you all nak slide, saya bagi tahu tau, nanti saya boleh bagi. Kalau tak sempat nak salin nota, tak ada masalah. Okay, now saya nak anda fikir sikit, kenapa sebenarnya kita sakit? Okay, apa puncanya? Ni adalah antara kesakitan kita yang kita rasa macam biasa je, tapi sebenarnya dia ada something wrong somewhere dalam badan kita. Migraine, siapa yang ada migraine dekat sini? Cuba angkat tangan kecil-kecil. Siapa yang ada masalah angin? Angin, sebu, GERD, gastrik, sendawa, kentut, masalah macam-macam, sembelit. Ni masalah ni. Jerawat. Okey, jerawat banyak sangat, tak berhenti-henti Banyak sangat jerawat, tak terkawal. Ataupun masalah sendi, frozen shoulder, lutut, masalah sendi, kuku, nampak tak? Hujung-hujung kuku kaki, kuku tangan, nampak tak? Tak elok ni, kulat dan sebagainya. Masalah obesity, masalah ni yang saya cakap tadi, xanthelasma, lemak dekat hujung keliling mata. Sakit lutut, orang muda biasanya sakit lutut, macam-macam problem, main bola lah, rugby lah, ACL lah, apa semua kan. So ni adalah antara tanda-tanda juga keradangan. Siapa ada masalah psoriasis, eczema, gatal-gatal seluruh badan, kayap, semua ni adalah antara masalah-masalah keradangan. So apa yang kita perlu tu adalah sakit yang kita rasa macam small matter saja, tapi sebenarnya ada something wrong dalam badan kita. Kita perlu ilmu yang betul, kita perlu role model untuk kita ikut, kita perlu pembelajaran yang berterusan, kita perlu nasihat daripada pakar dan profesional yang bertauliah, bukan sekadar doktor-doktor Google, doktor YouTube.
kita perlukan kumpulan sokongan ataupun support group. So those are the things yang anda perlu kalau betul-betul istiqomah nak sihat insya-Allah. Dan untuk sampai ke destinasi weight loss ataupun sihat ni dia ada banyak dia punya faktor dia. Okay, dia nak willpower, dia nak semangat, air mesti cukup, diet yang betul, exercise yang betul, nak kesihatan yang terbaik, check up dan sebagainya, mesti ada stress free, relax, kena pandai untuk relax. So benda-benda ni kita akan belajar insya-Allah dalam program ni. Talk saya pada malam ni adalah cuma surface saja. Cuma 1% sahaja daripada apa yang anda sepatutnya tahu. So kalau saya nak bagi semua nanti sampai subuh pun tak habis talk saya ni, 4-5 jam nanti. So insya-Allah kita akan cuba belajar dari masa ke semasa dan benda ni dia tak ada shortcut. So you cannot do shortcut untuk sihat sebab kita kena ambil jalan yang betul. Tak ada satu pil yang memang magic pill yang boleh fix everything. Okay, ni tak ada shortcut nak makan sebiji pil semua nak cantik, nak kurus, nak slim, kulit cantik dan sebagainya, tak boleh. So komplikasi dia banyak. Orang yang nak shortcut dia pergi pada operation. Contohnya, potong usus, potong perut, ikat perut, potong ni, potong macam-macam boleh potong, bypass dan sebagainya. You tengok banyak sangat kes-kes selebriti yang buat operation dan sebagainya. Yang berjaya tu berjaya. Tapi yang mati on the table, yang collapse, yang bleeding, complication dan sebagainya, X-Files tak masuk dalam berita. So na'udzubillah min zalik, saya tak nak kita terdedah pada komplikasi gini. Unless memang doktor yang bagi tahu, okey nyawa awak dah dalam bahaya, tak dapat diselamatkan, awak kena pergi pada operation, yang tu tak apa atas nasihat doktor. Tapi kalau kita sendiri yang memang nak operate sebab nak kurus, nak slim, nak cantik, nak potong sedut lemak dan sebagainya, saya harap anda istikharah betul-betul dulu, fikir sebab benda ni bermain dengan nyawa. Ramai orang nak cantik, nak handsome, nak sado semua, tapi tak ramai orang yang sanggup ambil darah. So dalam darah kita dia ada semua hakikat dan yang tersurat dan tersirat. Even though anda masih muda, saya nak kalau boleh buat satu habit, every year buat sekali medical check up. Ada tak siapa-siapa dekat sini, 72 orang ni, yang memang anda buat medical check up every year? Boleh komen dalam chat box tak, saya nak tengok. Siapa yang buat every year punya medical check up, you check dia punya hemoglobin, air kencing, check liver, check kolesterol, ada tak yang buat? Boleh komen tak dekat box, saya nak tengok. Tak ada seorang yang buat, baru sekali. Fakrul buat. Okey, Pika tak pernah buat, tak boleh, mesti buat at least sekali. Orang lain tak ada dah. Buat So masalahnya kadang-kadang kita buat, Nurin pun tak pernah buat. Buat sekali Nurin. Kadang-kadang kita buat blood test tapi kita tak ada panduan, tak tahu nak baca. So dalam circle saya nanti, anda tim kami akan ada doktor-doktor pakar yang bantu anda untuk baca the blood test. So siapa-siapa yang ada blood result boleh bagi pada saya, nanti kita akan bantu anda. Apa yang tak kena. Okey, katakanlah Azif, you punya blood result, bagi dekat saya. Saya akan tengok. Okey Azif, you punya kolesterol you gini. You punya hati you dah ada lemak sikit ni. Fungsi buah pinggang macam mana? Saya akan tengok dan saya akan guide anda. Okey, macam mana nak turunkan uric acid dan sebagainya. InsyaAllah. Okey. So tu kita akan buat nanti. So kalau you all nak satu slot lagi ke untuk belajar pasal result darah, kolesterol dan sebagainya, bagi tahulah. Sebab malam ni cuma introduction je, nak kenal je. Saya pun nak tengok, Marsah ni macam mana. So buat satu slot lagi, ada rezeki kita jumpa, maybe kelas berdepan ke macam mana, so that you all boleh belajar banyak lagi. Ni saya nak tunjuk satu contoh blood profile, blood result. Boleh nampak tak orang yang kalau kolesterol tinggi, kalau kita ambil darah, macam mana beza darah dia. Ni adalah darah orang yang tinggi sangat dia punya kolesterol dia. Nampak tak? Sampai pekat, berlemak ni. Kadang-kadang kalau saya nak ambil darah patient yang memang tinggi kolesterol dia, kadang-kadang tersekat dekat jarum tu. Tak boleh nak tarik sebab terlalu pekat darah dia. Boleh bayang tak apa jadi kalau darah kita terlalu pekat dalam salur darah? Dia boleh jadi block.
Ni lah blok, salur darah yang blok. Pernah dengar tak? Ada tak member-member you all ataupun saudara mara yang collapse, pengsan tengah main badminton, balik daripada main futsal ke, cycling, hiking ke, tiba-tiba collapse, jatuh, pengsan, tiba-tiba meninggal. Pernah dengar So ni adalah kita panggil block coronary artery dekat jantung, salur darah ataupun sudden heart attack. Okey, ni dia punya keadaan darah dia, betapa pekatnya sampai dia boleh blok jantung kita, insyaAllah. Okay. So ni adalah antara result darah lah. So kalau anda yang dah ada blood result boleh bagi, saya insyaAllah akan cuba bantulah. Okay. So saya nak tanya dekat sini, siapa sini yang biasa buat diet nelayan? Ada tak? Ada tak dekat sini? Pernah tak buat diet nelayan? Nadia, ada nama Nadia ni. Ada student saya dekat Newcastle dulu nama Nadia. Nadia ada dekat sini. Nadia pernah dengar tak apa itu diet nelayan? Tak pernah? Oh, ke Nadia dah tidur Ataupun ustazah ni, minta maaf lah kalau saya sebut-sebut nama ni kan ustaz-ustazah you all Okey, saya nak cerita sikit diet nelayan. Bagi yang tak pernah dengar diet nelayan ni adalah diet minggu ni kita diet, minggu depan kita ke laut. Minggu depan lagi kita diet lagi. The next weeknya kita ke laut. Tahu tak? Tu adalah diet nelayan. Ataupun kita panggil diet yo-yo. So siapa yang selalu buat diet nelayan, diet nak yo-yo tolong bertaubat. Okey, bagi tahu pada diri sendiri, doktor, okey ya Allah, saya dah tak nak dah diet nelayan, mulai malam ni saya akan jaga betul-betul pemakanan saya. Sebab diet nelayan ni dia tak ke mana akhirnya badan kita akan tetap naik, badan kita akan tetap sakit. Okey. So ni adalah antara punca kebanyakan daripada kematian. Memang kalau Allah dah nak ambil nyawa, sebenarnya tak kira lah muda ke tua kan, tak kira lah saya pun. Tapi kebanyakan daripada punca orang muda yang meninggal adalah stres, juga sakit jantung. Tengok ramai daripada orang muda yang kita tak sangka-sangka. Kalau orang tua tu memanglah kita kata memang kadang-kadang memang dah sampai ajal dia, yang memang dah sakit dekat hospital. Tapi kalau orang muda memang banyak masalah stres dengan sakit jantung. So jangan main-main dengan stres. Saya tahu ramai orang muda yang stres pengajian, yang stres dengan boyfriend, girlfriend, pakwa, makwa ke apa semua, stres dengan nak kahwin awal tak boleh, stres dengan masalah keuangan ke apa ke. So stress level itu slowly akan menyebabkan badan kita rosak. So you have to learn apa benda actually yang kita nak makan, sebab daripada pemakanan itulah yang boleh kontrol kita punya stress level kita. Okey, ni adalah salah satu perkataan yang saya nak anda faham Kurus tak semestinya sihat, gemuk tak semestinya sakit. Setuju tak? Okey, sebab apa? Sebab kita ada satu fenomena kita panggil TOFI, T-O-F-I. Thin outside, fat inside. Ramai daripada kita dekat luar nampak kurus, tapi sebenarnya dekat dalam lemak dia tinggi sangat. Dan orang yang TOFI ini sebenarnya yang terdedah kepada bermacam-macam jenis penyakit. Insulin resistant, darah tinggi, kencing manis, jantung, masalah lipid dekat salur darah dia, paru-paru, fitness level yang rendah, masalah kardiovaskular, pelbagai masalah. So jangan sangka orang yang kurus ni sihat selagi kita tak tengok dia punya result darah dia. So saya nak suggest anda yang masih muda-muda ni, ambil satu masa pergi buat blood test. Lebih kurang kalau dekat private tu dalam 90-100 saja yang basic. Sebelum buat blood test, PM saya, tanya, saya akan bagi tahu apa yang you all nak ambil tu. Kalau pergi kat klinik kerajaan, mungkin saya tak tahu bayar dalam RM5-10 gitu kot. So boleh check untuk kita tahu dalam kita. So inilah apa yang kita panggil skinny fat. Nampak tak orang ni BMI dia sama. BMI dia 22.3 tetapi dia punya body fat dia beza. Dan bentuk badan dia lebih kurang sama je. Nampak tak? Tak ada beza kan? BMI sama. Tapi body fat yang ni lagi tinggi. So yang ni lah yang terdedah kepada banyak risiko penyakit.
Okay, so that's why kalau kita nak tahu tahap kesihatan kita, kita tak boleh based on BMI. Sebab BMI dia tak tepat. Dia cuma tinggi dengan berat saja. Okay, tinggi dengan berat saja, kita kena tengok body fat kita. Okay, so ni adalah penyakit-penyakit. Saya nak tanyalah, you all nak saya stop pukul berapa ni? Dah pukul 10.05. Hazika, saya stop pukul berapa ya? Saya nak tahu, nak target masa ni. Sebabnya takut nanti panjang sangat. Pukul berapa saya kena stop? Boleh lagi tak dalam 10-15 minit? Boleh. 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 Okay. Okay, so obesity adalah akar umbi kepada kebanyakan penyakit. Walaupun kita kata kurus tu tak sebenarnya sihat, tapi kebanyakan penyakit berpunca daripada obesity. Okay, ni adalah kanser salah satu. So health kita adalah 80% daripada pemakanan, diet atau pemakanan. 20% daripada exercise. So that's why exercise adalah bukan satu faktor yang kita perlu buat main factor untuk kita sihat. Memang betul exercise ni bagus, tetapi kalau kita exercise gila-gila tapi diet tak jaga, pemakanan tak jaga, kita memang tak akan dapat kesihatan yang terbaik. So kena juga jaga pemakanan and then barulah masukkan unsur exercise, insya-Allah you akan mantap. So insulin resistant ni adalah keadaan di mana badan kita dah tak dengar kata dah. Insulin kita ada tapi kita tak dapat nak berfungsi dengan baik sebab mungkin lemak yang terlalu tinggi ataupun cara pemakanan kita yang salah. Okey? Kita tengok durian memang raja segala buah. Durian nampak tak sedap ni? Musang king ke apa ni? Tetapi bila kita dah ada kencing manis, dia adalah raja segala penyakit. Dan kencing manis ni, especially type 2, sekarang ni ramai sangat orang muda yang ada type 2 diabetic. So that's why saya nak anda cek darah masing-masing, cek supaya kita boleh tahu yang kita bukan dalam golongan pre-diabetic. Sebab mereka yang dalam pre-diabetic ataupun gula baru nak jadi pada kencing manis ni, dia tak sedar. Dan pre-diabetic ni kalau kita tak rawat dia boleh bertukar kepada type 2 diabetes. Kalau pre-diabetic nanti sugar level dia tu kita akan tengok berapa dia punya HbA1c, fasting blood sugar, yang tu nanti saya tengok blood result you all. Kita akan tahu kalau kita tak buat apa-apa, tak tukar cara pemakanan kita, memang kita akan dapat kencing manis. Okay, insyaAllah. Okay, ni yang kita check random blood sugar, fasting blood sugar, OGTT, HbA1c. Yang ni semua nanti bila you all dah ada blood result, nanti saya akan explain dengan lebih detail. Okay. Okay, apa dia komplikasi kencing manis? Nampak tak? Dia sama ada makrovaskular, salur darah yang besar, yang kena sama ada stroke, sakit jantung, gangrene, kaki, salur darah sumbat dekat kaki, ataupun microvascular, salur darah yang kecil-kecil dekat mata, dekat buah pinggang dan dekat saraf, neuropati. Kalau diabetic nephropathy memanglah dialisis lah jawapan dia. So macro dengan microvascular. Okay, contohnya mata nampak tak, kalau dah diabetic boleh bawa kepada buta apabila dia dah banyak dia punya glucose plaque dekat salur-salur darah dekat mata, boleh bawa kepada permanent ataupun total blindness. Komplikasi kencing manis adalah buta. So jangan main-main kencing manis ni hujung rambut sampai hujung kaki dia punya komplikasi dia. Okay. Tengok kaki orang yang kencing manis luka yang lambat baik, infection, okey, dan sampai yang kena potong macam-macam okey, ni adalah komplikasi kencing manis. Ni semua ni kita tengok ni yang masa saya houseman apa semua dulu ni, saya tengok ni semua ulat-ulat ni macam ulat nangka keluar. Dan juga komplikasi kencing manis adalah buah pinggang lah. So bila dua-dua buah pinggang fail, memang kena dialisis. Ada tak saudara mara anda dekat sini yang memang dah dialisis? Ataupun mungkin ayah, ada ayah ke ibu ke atuk ke yang memang dah kena dialisis? You know macam mana sengsaranya kalau kita dialisis ni. Okay, so sebab tu saya nak anda cek darah sebab ada banyak sangat penyakit yang kita boleh dapat daripada result darah kita. Kita boleh tahu macam-macam jenis penyakit. Penyakit-penyakit darah, leukemia, thalassemia, hemofilia, kolesterol, buah pinggang, hati berlemak, masalah hempedu, kuman dalam darah, kanser, masalah anemia, nutritional deficiencies dan macam-macam jenis penyakit. Kita boleh tahu daripada blood result kita.
So ni yang saya cakap tadi, stres. Okay, stres dia akan reducekan kita punya immune system. So bila sistem immune kita rendah, kita akan cepat kena jangkitan penyakit-penyakit termasuklah coronavirus. So COVID adalah antara penyakit yang dia akan pergi attack pada orang yang low dia punya immune system. Dia akan attack orang yang ada masalah obesity. Dia akan attack orang yang ada masalah high kolesterol. Sebab ni adalah antara masalah-masalah keradangan yang akan jadi magnet untuk tarik COVID datang kepada kita. So kalau anda nak jauh daripada ancaman COVID, pastikan badan mantap. Macam mana kita nak tahu badan kita mantap? Kita tengok blood result kita. So insyaAllah lepas ni kalau siapa-siapa yang ada blood result, just PM saya akan bantu anda untuk interpret. Kita tengok stres akan menyebabkan keradangan, inflammation, dan inilah yang akan menyebabkan damage dalam badan kita. Okey, pernah tengok tak orang yang perut dia buncit? Cuba pegang perut masing-masing. Mungkin orang muda dia tak rasa sangat lagi buncit perut. Ke dah ada ke yang buncit-buncit perut ni? Biasanya kalau masalah perut buncit, dia kurus. Ada seorang, kalau kebanyakan pada kita, dia slim je, kurus je. Tapi perut tiba-tiba buncit macam mengandung 5 bulan. Kenapa tu? So biasanya dia ada kaitan dengan kortisol hormon. Hormon kita tak stabil. Kortisol hormon ni dia akan naik apabila stress level kita naik. Tak kira lah stres apa-apa, kronik stres akan menyebabkan kortisol naik dan dia akan menyebabkan belly fat, lemak dekat perut. So apa bahayanya lemak dekat perut? Lemak dekat perut inilah yang akan mengundang penyakit-penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Okay, this is kita panggil belly fat. Okey, dan stres juga boleh menyebabkan masalah-masalah lain lah. Banyak masalah eczema, siapa yang ada eczema ataupun masalah kulit. So ni juga adalah daripada faktor stres yang insya-Allah kita boleh totally reverse dengan pemakanan. Allahu Akbar. Ramai daripada kita tak tahu ni. So ni adalah rahsia yang kita nak belajar dalam program ni supaya anda dapat tackle masalah-masalah keradangan dan sebagainya. Termasuklah kanser, saya cakap tadi, stres akan promote kanser selain pada pemakanan. Ni adalah kanser-kanser organ pembiakan wanita. Kanser ovari, kanser cervix, pangkal rahim, kanser dekat bahagian vagina ataupun faraj. Ni adalah antara kanser-kanser wanita. Breast cancer termasuk juga penyakit-penyakit keradangan, disebabkan pemakanan. Ini adalah breast cancer yang dah late stage lah. Late stage yang kita tengok dekat sini. Buatlah mammogram. Bagi anda yang ada family history, maknanya dalam sejarah keluarga, mak ke ayah ke, mak ke makcik ke, lelaki pun ada breast cancer tahu. Jangan senang-senang hati sangat cakap lelaki tak ada breast cancer. Lelaki juga dapat breast cancer. So bagi wanita dekat sini, kalau anda ada family history, mak, adik-beradik, makcik, mak saudara ataupun nenek yang ada history of breast cancer, umur 35 ke atas, buat sekali mammogram. 35. Bagi anda yang tak ada family history, wanita, ladies here, tak ada family history breast cancer, masuk je umur 40, buat sekali mammogram. Untuk screening. Sebab kalau mammogram kita boleh nampak very early, dah nampak dia punya tanda-tanda kanser dekat sini. Ni adalah fibroid. Tu masalah keradangan juga. Fibroid ni bukan mengandung ni adalah fibroid. Ataupun kita panggil cyst. Pernah dengar tak? Cyst. Dan bila kita operate, kita buang, ni ada banyak dalam ni. Ataupun kadang-kadang kalau kita pergi bomoh dekat luar, dia kata kena buat orang lah ni. Memang saya tak nafikan, mungkin juga ada faktor-faktor spiritual buatan. Kita tak nafi orang khianat, hantar jin ke, santau semua boleh juga. Tapi dari segi medical, bila ada benda-benda ni kita panggil fibroid, cyst, kita takut benda ni jadi kanser lah. Nauzubillah min zalik. Ni dah jadi kanser rahim. Ni adalah fibroid besar ni, nampak tak? 11 cm besar. Kalau lelaki, prostate cancer, kanser kelenjar, lelaki, prostate, ni adalah prostate lelaki.
Dan kidney stone ni adalah masalah-masalah penyakit yang berkaitan dengan pemakanan juga. Batu dekat buah pinggang, nampak tak? Masya Allah, bila kita belah buang buah pinggang, ni batu tau. Boleh bayang tak sakitnya nak keluar dalam air kencing ni. Batu kecil je nak keluar daripada masa kencing sakit ni, bergolek-golek. Kalau siapa yang pernah tengok orang sakit batu karang nak keluar tu, memang amat sakit padahal kecil saja. So uric acid yang tinggi boleh jadi batu karang, boleh jadi gout. Ni kita panggil gout lah, tophi, gouty tophi. Dia pergi dekat sendi-sendi dekat tangan kita. Okay, so jadi sekarang dah jelas success cycle kita. Kita kena ada niat. Mesti serius untuk jaga kesihatan, tak boleh main-main. Mesti berguru, mesti bertalaki, berguru secara profesional. Mesti ada ilmu yang mantap, yang betul. Kena kenal diri sendiri. That's why kalau untuk diet, saya tak bagi dulu resepi-resepi. Walaupun dalam laptop saya ni ada dekat 1000 jenis resepi. Tapi saya tak bagi dulu dekat you all. Sebab saya nak anda kenal dulu diri sendiri. That's why saya bagi dulu yang info-info ni. Tahu hala tuju dan KPI. So bila kita dah ada blood test, kita dah boleh tahu KPI kita nak ke mana. Nak turunkan kolesterol ke, nak baiki migraine ke, nak repair eczema kita ke, kita dah tahu. Dan kita kena disiplin dan istiqomah. Ni adalah success cycle kita. So apa yang patut kita buat? Yang pertama, cari ilmu. So ilmu adalah penting, ni adalah sebahagian daripada ilmu. Dan ini adalah antara the best pemakanan yang kita boleh amal. So, saya akan pantau bagi siapa-siapa yang nak pemakanan sihat dengan cara yang betul, kita buat anti-inflammatory diet ataupun kita panggil pemakanan anti radang. Dan pemakanan anti radang ni untuk mereka yang ada penyakit-penyakit metabolik, okay? Obesity, high kolesterol, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Penyakit-penyakit radang, sakit sendi. Siapa yang dah ada sakit sendi, sakit kulit yang kronik, kelimomo yang kronik, eczema, lelah, gout dan sebagainya. Masalah usus, GERD, gastrik, dan juga untuk masalah hormon, masalah tak dapat zuriat, period yang tak betul, PCOS, polycystic ovarian syndrome, menopausal syndrome, macam-macam Ataupun bagi siapa yang memang tak ada sakit, yang tak ada penyakit tapi anda nak kekal sihat. So this is the best diet ataupun cara pemakanan untuk anda kekal sihat, insya-Allah. Okay, so ni adalah tim kita. Dalam tim kami ada doktor-doktor pakar, saya bahagian fiziologi, suami saya Dr. Zul bahagian surgery. Kita ada doktor pakar microbiologist, doktor mata ophthalmologist, pathologist, psychiatrist, ada doktor GP, ada dentist, gym instructor, coach, ada food chemist, master chef. Ni adalah tim kita, anti-inflammatory diet team yang akan bantu anda untuk dapat ilmu yang betul dan juga untuk dapat badan yang mantap, insya-Allah. Okey, ni kelas-kelas yang kita buat bila anda join. Okey, untuk belajar ni antara kelas-kelas yang kita akan buat secara Zoom ataupun secara bersemuka. Okey, saya rasa tu sajalah kot mungkin saya buka, saya serahkan sebab ni saya just nak tunjuk testimoni mereka yang berjaya. Okey, jap last jap saya tak slide last. Okey, siapa yang nak slide saya boleh bagi tahu nanti saya boleh bagi kalau you all nak. Ni semua yang dah berjaya lah anxiety, LDL, kolesterol, masalah rambut, masalah kulit, skin, siapa yang ada masalah kusam, eczema, okay? Psoriasis, psoriasis yang teruk atas kepala, jaga makan, insya-Allah pulih. Okay, yang tak mengandung pun insya-Allah boleh mengandung. Okay, ni saya lah. Saya masa ni saya dekat Dublin, saya tengah buat saya punya postgraduate study saya. Saya 70 kilo dulu, pada masa ni saya kencing manis, darah tinggi, dah borderline kolesterol, saya obese 70 kilo. Dan dalam masa 14 tahun saya cuma boleh turun 5 kilo je, padahal saya doktor. Saya doktor, saya tak tahu macam mana masa tu stress level yang tinggi. Tapi alhamdulillah bila kita jaga makan, alhamdulillah 49-50 kilo sampai sekarang lah, turun 20 kilo Okay, alhamdulillah.
Sampai now, saya punya blood result Alhamdulillah dah okey, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Daripada saiz baju triple XL, Alhamdulillah sekarang ni dah boleh pakai S, kadang-kadang XS, dah boleh gilir dah dengan anak saya, 2 orang anak perempuan. Alhamdulillah, ini adik saya. Okay. So, calorie is not a calorie. Ini kita akan belajar nanti dalam program. Saya akan ajar tentang kalori dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pemakanan yang kita akan makan dalam diet yang betul ni. Okay, selama 42 hari saya akan pantau anda yang nak jaga berat badan, yang nak sihat. Ini adalah antara menu-menu yang kami akan bagi pada anda untuk prepare dengan cara yang senang. Ni bukan masak susah-susah, kari, kurma ke apa benda, bukan. Ni adalah simple je, senang. Kita akan ajar bagi menu dan sebagainya. Yang penting kita kena faham bahasa badan kita. Okay? Saya rasa tu sajalah kot. Ni anak saya, anak-anak saya 3 lelaki, 2 perempuan. Ni anak saya Iqbal ni saya rasa sebaya dengan you all kot. Umur dia 20, 19 nak masuk 20. Okey, saya serahkan balik kepada MC sebab saya rasa dah lewat dah. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okey, sila. Okey, Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Adibah di atas kesediaan berkongsi ilmu bersama kami. Terima kasih Doktor. Jadi kepada semua, kalau kalian ada soalan yang nak ditujukan, boleh buka mikrofon dan boleh buka kamera. Kalau tak nak buka kamera pun boleh. Kalau segan, boleh je type dekat ruang komen. Kami akan bacakan untuk anda. Right? Okey, Khalil, boleh tak saya tengok soalan dulu dalam chat box ni? Okey, boleh. Okey, saya tengok. Assalamualaikum doktor, ada tips tambah berat? Fitness okey, minum susu protein tapi tak jalan, makan pun banyak saja. Okey, yang Suhanis. Okey, boleh saya tahu tak berapa berat badan you sekarang ni? Yang Suhanis yang tanya soalan ni. Boleh saya tahu tak berat you berapa sekarang? 43. Tinggi? 43 kilo. Tinggi berapa cm? Berapa cm? Lebih kurang lah. Dalam berapa? 160, 161. Okey, tinggi Maknanya kalau 43 kilo, ideal body weight, kalau kita nak tambah, you kena tambah about 7, 8 kilo lah lebih kurang maknanya kalau untuk tinggi 160, kita punya berat badan yang ideal lebih kurang dalam 50, jangan lebih daripada 55 lah. Okey, lebih kurang Okey, betul. Saya dalam program yang kami pantau nanti bukan saja untuk obesiti, masalah-masalah obesiti, nak turun berat badan. Tapi juga bila kita makan dengan cara yang betul, kita akan naikkan berat badan kita. Sebab Allah Ta'ala dia jadikan badan kita ni bijak. Kenapa badan kita jadi terlalu lebih berat, terlalu kurang berat? Sebab nutrisi yang kita ambil tu tak cukup. Kita makan sepinggan penuh, nasi lah, sayur, ayam lah, macam-macam Tetapi kuantiti dia sahaja yang cukup, kualiti dia yelek. So bila tak cukup kualiti, dia punya nutrisi dia, vitamin, minerals, micronutrients, macronutrients dia tak cukup, menyebabkan sel kita akan lapar. Bila sel kita lapar, dia akan craving benda-benda yang mengarut, dia tak dapat nak baiki keradangan badan kita, dia tak dapat nak bentukkan muscle kita dengan betul, that's why kita tak dapat nak dapat berat badan yang ideal. Sama ada you overweight ataupun you underweight, memang ada something wrong dekat dalam. Nampak tak tadi case tadi yang saya tunjuk tadi, yang Makcik Sadiah tu? Dia kurus je. Tapi bila dia buat program ni, berat badan dia daripada underweight dia naik 5 kilo. So saya make sure dalam program ni bila you naik berat badan you, kita akan timbang supaya you naik muscle, bukannya naik fat. Kita tak nak you naik lemak, nanti menggelebih, muka sagging. Kita tak nak. Kita nak you naik muscle, jadi you mantap. Seorang lelaki ataupun perempuan, kalau naik you akan mantap, you tak gelebih sini. Perut you akan flat, akan naik muscle. Lelaki senang, dia naik six pack.
Okay, so tu yang kita nak dalam program ni. That's why kita pantau betul-betul Karada scale saya measure, kita tengok muscle to fat ratio. So yang Suhanis boleh, tak ada masalah. Nanti PM saya akan guide you macam mana untuk naikkan balik berat badan ideal. Okay, Muntasir, okay, amalkan Herbalife boleh ke? Apa pendapat doktor? Okay, saya tak nak sebutlah apa-apa program XYZ, ABC, DEF ke apa. It's up to you. Yang penting, yang pertama, you buat program apa-apa pun, blood result you will never lie. Tengok even though you buat Herbalife ke apa ke, tunjukkan saya result darah anda. Tunjukkan saya energy level anda macam mana. So barulah kita boleh tahu program tu bagus ataupun tidak. So anti-inflammatory program ni, dia punya KPI dia adalah blood result. So saya akan tengok walaupun you nampak slim dah, oh buat program ni turun banyak lah, program ABC ni turun banyak, tapi saya kata show me your blood result so that I can know that you betul-betul sihat. Okay, so faham maksud saya. Okay, Nurin, salam doktor, ayah saya kencing manis dan sudah sampai tahap membengkak perut keras, buah pinggang sudah tidak berfungsi. Selain daripada dialisis, ada cara lain untuk hilangkan bengkak seluruh badan? Okey Nurin, kalau yang dah masalah buah pinggang, saya biasanya nak tengok result darah yang GFR tu berapa. GFR ni adalah glomerular filtration rate ataupun kadar penapisan buah pinggang. So kalau GFR tu memang dah too low, dia punya diabetik dia, control dia very bad, memang kita boleh bantu untuk cara pemakanan. Tetapi kalau terlalu tinggi urea, kreatinin dan sebagainya, kadang-kadang dialisis tu boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa secara sebentar. Tapi follow dulu apa yang doktor nasihat. Cuma kalau Nurin ada result darah ayah ke macam mana, boleh contact saya. Boleh contact saya macam mana untuk saya bantu supaya kita tak dapat komplikasi daripada buah pinggang ataupun diabetik tu. InsyaAllah saya cuba bantu. Ayah saya sudah 22 tahun dialisis. Alhamdulillah. Okey, Fakrul Azam. Ayah dialisis dekat mana tu? Azam. Dekat center mana? Kat Pasir Gudang, Wakaf An-Nur, kat masjid. Ustazah. Dia apa tu, pusat center apa? Dialysis center apa nama dia? Wakaf An-Nur. Oh, Wakaf An-Nur. Okey. Wakaf An-Nur. Okey, adik saya tu doktor dekat situ tu, Wakaf An-Nur. Dr. Yusmaniza tu. Tu adik saya. Alhamdulillah 22 tahun. Alhamdulillah, syukur jaga So kalau 22 tahun maknanya dah mantap. Cuma nanti kalau Fakrul, kalau nak bantu ayah, tengok kadang-kadang orang yang dialisis ni kadang-kadang HB dia low. HB dia pastikan jangan bawah daripada 10 sebab nanti dia akan jadi lemah, tak ada energi. Kadang-kadang dia dehydrated, tak cukup air. So make sure you pantau ayah dari segitu. Bagi tahu saya lah kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu juga, insya-Allah saya cuba tolong. Baik doktor. Okey, Juliza, doktor, adakah normal kalau badan kita mudah react dengan makanan kita, sedang sebagai contoh bila makan makanan yang lebih ajinomoto kita akan rasa pening? Okey, ya, Juliza, kalau kita makan benda-benda yang menyebabkan keradangan lah, biasanya ada 3P. Perasa, pewarna, pengawet. So 3P ni memang dia akan menyebabkan badan kita marah lah. So bila badan kita marah, dia akan tunjuklah reaction badan tu macam mana bila dia marah. Sakit perut, memulas, nak muntah, pening. Tu adalah yang saya cakap tadi, bahasa badan. So kita nak kenal bahasa badan kita yang cuba nak bagi tahu kita, tolong jangan ambil benda-benda ni. So tu ilmu tu nak belajar tu. So reaction badan sebenarnya adalah signal badan yang cuba bagi tahu kita bahawa something is not right inside there. So that's why kita kena belajar ilmu pemakanan yang betul untuk flush keluar balik toksin yang kita dah bawa masuk tu. Okey, Khalil, apakah, Assalamualaikum doktor, boleh share tak waktu makan yang betul dan kuantiti yang perlu ambil untuk kurus, sebab itulah badan ternaik. Oh, badan ternaik, tak sengaja naik Khalil, ternaik. Okey, faham. Sebenarnya itulah dalam
nanti kalau siapa-siapa yang nak follow program yang selama lebih kurang sebulan ni, semua tu kita dah ada jadual dia sebenarnya. Bila nak makan, banyak mana nak makan, saya akan letaklah time frame tu. Tapi as a general, saya jawab soalan dekat sini, kalau kita nak makan, make sure kita ada waktu yang tetap. The best waktu makan adalah 6-8, 12-2, 6-8. Maknanya 6 hingga 8 pagi waktu breakfast, 12 hingga 2 petang waktu lunch, 6 hingga 8 malam waktu dinner. So kalau jaga waktu makan tapi apa yang kita makan tu tak betul, tak guna juga. So that's why you have to know in detail pemakanan ni sebenarnya ilmu makanan yang betul supaya you dapat satu badan yang mantap. Banyaklah. Tapi kalau nak jawab soalan ni, waktu makan tu penting 16, 68, 12, 2, 68. Tu yang biasa saya bagi tahu. Doktor, ada timbang yang boleh baca lemak air tulang tu doktor, is it accurate? Depends pada brand apa. Biasa saya trust pada Carada. Saya ada Carada. Carada ni dia brand Omron. Omron yang macam kita BP, set apa semua yang dekat hospital guna tu. So kalau kita ada Omron, biasanya dia lebih accurate lah. Betul. Dia memang accurate on that machine. Tapi kalau nak lebih tepat memang kena ambil darah. Ambil blood lah. Buat blood yang ambil dekat sini. Bukan blood yang dekat ujung jari. Ambil blood dekat sini. So itu accurate. So kalau siapa-siapa yang nak timbang ke apa ke, boleh datang rumah saya. Saya ada penimbang tu. Okay. Ataupun you buatlah satu session dekat Marsa. Buat satu slot ke. Saya pergi nanti semua boleh beratur timbang. InsyaAllah. Okay, banyak soalan Saya serah dulu dekat MC. Takut nanti tak sempat you nak buat kuis apa. Sila balik Khalil. Okay, baik. Terima kasih doktor di atas segala jawapan-jawapan. Dan juga terima kasih juga kepada semua yang bertanya. Dan juga saya tahu ada lagi ramai yang nak bertanya. Tapi insyaAllah nanti untuk slide insyaAllah kita orang akan bagi dekat dalam grup nanti. Okay. Baik. So, tibalah masanya untuk kita ke slot yang ditunggu-tunggu. Slot apakah itu? Okay, sekarang kita akan move kepada slot quiz. Okay, yang mana slot ini yang ditunggu-tunggu oleh semua sekali. Sebab apa? Sebab di dalam video, dalam video yang saya promote, okay, dalam video yang saya promote, kita akan adakan hadiah misteri. Kita adakan hadiah misteri. Apakah hadiah tu? Dikabarkan, dikabarkanlah, bukan saya kabarkan. Dikabarkan hadiah pada malam ini berupa kereta X50 guys. So rugi kalau siapa-siapa yang tak dapat menjawab soalan ni. Okay? Nampak tak muka saya? Muka saya serius ni. Okay, kereta X50. Kita mencari 3 pemenang guys. 3 pemenang sahaja. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda perlu tekan link quizzes yang kami berikan di ruangan komen. Okay, dekat sini kita dah nampak dah. Beberapa peserta yang dah join. Okay, apa yang anda perlu adalah anda perlu tekan link itu dan isi nama sebenar anda. Okay, isi nama sebenar anda. Sebab apa? Sebab kita nak tahu nanti siapa pemenangnya. Okay, jadi macam biasa, siapa cepat dia dapat. Yang jauh kita kasih rapat. Yang dah rapat kita kasih dekat. Yang dah dekat, jangan lambat jawab. Sebab siapa cepat, dia yang dapat. Okay, jadinya saya bagi tahu dulu untuk pemenang top 3. Okay, untuk pemenang top 3. Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk pemenang top 3 bagi kuis kita malam ini, apa yang perlu anda buat adalah anda perlu tuliskan nama penuh anda berserta nombor telefon di ruangan chat. Okay, nama penuh anda berserta nombor telefon di ruangan chat. Untuk apa? Untuk kita punya JK PM anda nanti. Okay, baik. Saya bagi lagi 1 minit. Okay, untuk anda semua join quiz kita untuk malam ni. Come on guys. X50. Tak ada siapa yang nak bagi. Okay, kita dah dapat order hari tu. Proton kata Alhamdulillah dia dah lepas ke 4 biji. Tapi 1 kita dah bagi pada Ustaz Syarul Nizam. Okay, so kita nak bagi 3 lah untuk anda insyaAllah. Okay, sebelum kita nak start kita punya quiz ni, okay, suka saya remind kepada anda semua, okay, SJK saya akan beri link pendaftaran, okay. Perlunya dan pentingnya untuk anda isi link pendaftaran itu adalah untuk anda dapatkan e-certificate. Okay, insyaAllah e-certificate akan dapat dalam paling lewat pun minggu ni, insyaAllah. Kita akan cuba usahakan, okay. Baik. Rasanya dah boleh dah ni, Dah boleh dah ni. Baik. Dalam kiraan. Dalam kiraan. Dia ada kena kira lah. 3, 2, 1. Okay, jom.
Kita nak tengok sepantas mana, selaju mana kalian pada malam ini. Okey. Baik. Sambil itu saya akan membacakan leaderboard kita. Siapakah di tempat pertama dan tempat kedua dan tempat ketiga. Dan ketika ini Muhammad Syazwan berada di tempat yang pertama. Dan itu dia Subi dan juga Muhammad Aiman. Dah nampak? Masih potong memotong di situ. Okay, masih lagi potong memotong di situ. Ingat, kita nak mencari 3 pemenang. Okay, 3 pemenang. Dan suka juga saya ingatkan, ada soalan yang 3 jawapan. Ada soalan yang 3 jawapan. Okay, anda perlu pilih 3 jawapan ataupun 2 jawapan. Alright? Okay. Ada soalan yang 3 jawapan, okay? Saya ulang sekali lagi, ada soalan yang 3 jawapan. So, anda perlu tik 3 jawapan. Okay, sekarang ini Subi di tempat pertama, Fakhrul Azam di tempat yang kedua. Wow. Okay, Muhammad Syazwan, boom. Terus tangga ke pertama di situ. Subi, Firzana Akilah. Sekarang ini top 3. Oh, ada yang seri. Macam mana ni ada yang seri? AJK dah pisang, AJK dah pisang. Okay. Gerau. Alright, jom. Siapa cepat, dia dapat, guys. Itu dia, Firzana Akilah setakat ni nombor 1. Oh, dipotong di situ last minute oleh Muhammad Syazwan. Okay, itu dia pertarungan di tempat ketiga dan tempat yang keempat di situ. Itu dia, kita dapat lihat ada yang berada di tangga ketiga. Oh, Fakhrul Azam terus tangga ketiga. Mawaddah terus di tangga yang kedua. Ayo guys. Saya fikir kalau dah habis boleh Roger Okey. Tak apa guys, ambil masa insya-Allah. InsyaAllah ambil masa. Okey, kereta X50 tu ada, kita dah simpankan dah untuk anda. Jangan risau. Dah habis ke? Belum ke? Alright. Dan sekarang kita lihat nama Na berada di tempat yang pertama, kedua Muhammad Syazwan, ketiga Mawaddah. Oh, Mawaddah naik tangga yang kedua. Okay, sabar, kita menunggu, ada lagi beberapa rakan kita yang tak jawab dengan habis. Okey. Kita dah ada ke? Kita ada pemenang ke? Kita ada pemenang ke, Syafiqah? Okey, alhamdulillah. Selesai kuisis kita untuk malam ini. Mana tepuk sikit. Tepuk sikit. Mana tepuk ni? Ya Allah, tak jumpa pula. Jumpa dah tepuk. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada bukan nama sebenar, Mawaddah dan Arisha. Tahniah saya ucapkan. Kepada 3 pemenang ini, anda tinggalkan nama penuh anda berserta nombor telefon di ruangan komen. Okey, boleh? Nama penuh anda berserta nombor telefon anda. Okey. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada para pemenang. Yang tak menang tak apa, jangan risau. Okey, jangan risau. Okey, sebab anda juga sudah pun berjuang bersama kami. Yang tak menang tak apa, dekat luar sana banyak lagi kereta X50. Bukanlah untuk dimiliki, cukuplah untuk ditontoni. Allahu Akbar. Gitu. Okey, baik, saya gurau saja. Okey, tak adalah kereta X50 guys Tak adalah kereta X50, tak adalah kita orang kaya sangat sampai nak bagi hadiah X50, tetapi adalah sedikit cenderahati daripada pihak kami untuk anda. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik. Jadi dengan berakhirnya kuis kita itu tadi, maka nak berakhirlah program kita untuk hari ini. Okey. Jadi sebelum saya nak mengakhiri program kita pada malam ini, saya minta untuk salah seorang audiens, yang berani, yang handsome ke tak kisah, yang cantik ke tak kisah. Yang penting anda dapat sharekan kepada kami apa yang anda dapat daripada program yang kami anjurkan pada malam ini. Dan jangan risau macam biasa. Hadiah kali ini kita up sikit. Kalau tadi kereta Malaysia, ini kita tak main kereta Malaysia dah. Kita main kereta luar negara punya. Okey.
Tapi sejujurnya ya, ini hadiah yang paling grand yang kami akan beri. Okey? Ini hadiah yang paling grand yang kami akan beri. Jadi, sekali lagi, adakah di antara kalian yang ingin berkongsi kepada kami semua apakah intipati ataupun ibrah yang anda dapat daripada ceramah yang telah pun Doktor sampaikan sebentar tadi? Okey? Siapa-siapa? Boleh onkan kamera, boleh on mikrofon. Okey. Ada sesiapa tak yang nak kongsikan? Come on guys. Hadiah bukan kaleng-kaleng kali ni. Kita nak bagi, kita terus bagi. Okey? Ada tak? Haziq Badali. Saya nampak awak chat di situ. Adakah anda berani untuk onkan kamera, untuk onkan mikrofon anda? Okey? Sesiapa saja, siapa cepat dia dapat. Confirm. Sebab hadiah ni memang seriously saya tak tipu, memang limited. Okay? Ada sesiapa ke? Ada sesiapa yang ingin cuba untuk kongsikan? Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Siapa nama? Okey, nama saya Muhammad Syazwan. Alright. Saya alumni Marsah lah. Tapi ni join atas sebab tengok story salah seorang lecturer Marsah. Okay, actually dah lama dah nak join program-program macam ni kan. Tapi sebab tak ada member yang support apa semua kan. So saya mungkin ni sebab satu jalan yang Allah tunjuk saya untuk jaga kesihatan. Sebab kita sebagai orang Islam lebih-lebih lagi lelaki, kita kena ada fitness yang baik untuk badan kita. Sebab tu lelaki ni kalau boleh jangan ada perut boncet. Sebab tu kalau kita tengok Nabi dan juga sahabat ni, diorang berperang, diorang fit diorang tak ada nak perut boncet ke apa kan. Jadi kita sebagai umat dia ni kalau boleh kena ikut lah kan. Sebab Nabi tu adalah contoh yang terbaik daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Sunnah dia tu ada sunnah yang terbaik. Jadi yalah, mungkin kita muda makan nak macam-macam. Betul, spaghetti lah, steak lah, lamb chop lah, apalah, tak boleh tahan. Tapi bila usia dah menjelang, dah meningkat ni kan, so baru ada rasa macam kena jaga kesihatan lah, pasal ada kawan-kawan yang dah pergi. Ada salah satu faktor kesihatan kan. Jadi dengan pertemuan yang Allah dah tetapkan malam ni, alhamdulillah saya dapat sesuatu input yang sangat-sangat baik pada saya. Sebab saya makan tak teratur, tidur pun sebab saya kerja bengkel. Walaupun ambil diploma pendidikan Islam tapi kerja bengkel penat. Balik dah nak petang, dah nak maghrib, tidur memang auk lah kan. Lepas tu bangun lambat, subuh tapi subuh gajah kadang-kadang. Okay, jadi bagi saya itu sesuatu yang tak bagus untuk diri saya. Bila saya ada kesedaran macam ni, banyak benda yang saya tahu. Waktu makan yang terbaik, waktu lunch, dinner, breakfast yang terbaik, makanan-makanan yang sihat. Dan saya tak tahu sebenarnya disebabkan gula je, dia boleh menyebabkan badan kita rosak. Tu yang kadang saya bedah semua, Milo ais sekali order, Milo ais tabung. Apa slide-slide tu cakap, ya Allah kan. Ini bagi saya salah satu benda yang sangat-sangat positif. Terima kasih kepada Dr. Adibah. Terima kasih juga kepada student-student Marsah. Ini salah satu kata orang azam tahun baru saya 2022 untuk jadi lebih sihat. Jadi pada saya baguslah, teruskanlah program-program macam ni. Kalau ada lagi, saya nak join lagi lah. Dan saya tak sabar untuk mulakan hari sihat saya tu, jadual tu start esok. Ni insyaAllah habis program ni, ya saya nak cuba amal tidur awal. Selalu tidur selalu pukul 1, pukul 2, betul lah macam yang tadi kawan kita tu 1, 2 tu normal lah waktu lelaki kan. Tapi saya cuba nak amalkan pukul 10, 11 ni dah tidur. Jadi itu saja. Terima kasih banyak-banyak untuk program malam ni. Saya sangat bersyukur lah
Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Muhammad Syazwan ke betul? Ya betul. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Abang merupakan alumni pelajar Marsa. Okey bang, nanti boleh tinggalkan nombor telefon dan juga nombor penuh Abang, insyaAllah. Boleh, Nanti boleh. AJKC akan kontak Abang. Okey, terima Okey, kasih. baik. Alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya tadi tu maka berakhirlah program kita untuk malam ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan tahniah kepada semua yang telah pun join program kami pada malam ini, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu datangnya daripada diri kami sendiri. Jadi sebelum itu jangan keluar dulu. Okey, saya minta anda semua jangan keluar dulu. Ada dua benda sebelum kita keluar. Yang pertama adalah anda perlu isi link feedback yang kami dah sediakan di dalam ruangan chat. Okey, yang mana kita nak tahulah feedback anda. Macam contoh, bang bagilah hadiah tu yang best sikit. Contohnya gitu. Ataupun feedback lepas ni buatlah lagi program ni. Macam tu kan. Sebab apa? Sebab nanti kita ketengahkan sikit ke Marsa. Macam tu. Okey. Dan dan juga untuk sesi bergambar. Alright. So sebelum kita nak ke sesi bergambar dan juga sedang anda menulis feedback itu, okey, saya nak lagi sekali beri mikrofon saya kepada Dr. Adibah untuk kata-kata terakhir untuk kita semua ni, insya-Allah. Okay, so terima kasih Khalil. Saya rasa tak ada apa lah kot. Saya just nak minta maaf lah sebab saya tengok banyak soalan tu tak sempat nak jawab sebenarnya. Nanti tak tahulah macam mana kalau you all nak tanya banyak-banyak soalan, maybe boleh buat another session untuk QA saja kot. Boleh je, nanti cari satu masa untuk QA, nak tanya soalan ke apa, saya tak present apa-apalah. Maybe kalau you all nak tanya, boleh je saya jawab. Cari satu masa dalam 30-40 minit ke, insyaAllah boleh lah. Dalam minggu ni tak sempat lagi, saya minggu depan kalau minggu depan saya ada masa free sikit lah kalau you all boleh nak QA. Sebab saya rasa macam orang muda ni kadang-kadang you all tak cakna tahu benda-benda ni, sedangkan macam yang siapa tadi cakap Syahrul, apa nama dia tadi? Syahrul Syazwan. So Syazwan apa nama dia, okay. Betul sangat you cakap tu, kadang-kadang bila kita muda, kita tak rasa yang kita sebenarnya expose kepada penyakit-penyakit sama macam orang yang berumur. So that's why bila saya kadang-kadang saya tengok you punya blood result, saya tengok you punya timbangan badan sebab kita boleh baca umur. Saya pernah timbang seorang yang baru umur dalam 20-an, bayi-bayi anak saya anak saya sulung Kak Long tu 27. Saya timbang kawan dia umur 24 ke 25 masa tu. So walaupun umur baru dalam early 20s, tapi disebabkan oleh banyak sangat radang dalam badan dan sebagainya, umur dia jadi umur 40 lebih, double. So that's why result darah dengan result kalau kita timbang apa semua tu adalah penting untuk kita tengok kita punya tahap kesihatan kita. Dan you all boleh tengok sebenarnya energy level, cara kita berfikir, kadang-kadang kita processing. Kita nak jawab soalan, kalau lecturer tanya berapa lama kita loading nak jawab, benda-benda tu kita panggil brain fog. Kadang-kadang benda tu ada kaitan dengan pemakanan kita, kan, makanan tu. So semua insyaAllah nanti kalau ada masa boleh set satu masa, saya akan cuba bantulah kalau ada apa-apa soalan. So terima kasih sekali lagi pada MC, pada Marsa sebab jemput saya. Saya tak adalah banyak sangat ilmu sebenarnya, tapi sekadar yang saya ada, insyaAllah saya akan cuba kongsi pada anda dengan syarat kalau you all nak belajar. If you 100% memang nak belajar, saya memang 500% insyaAllah akan cuba bantu. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adibah sekali lagi. Okey, baik, macam biasa jangan keluar dulu. Okay, kita nak ambil gambar dulu guys. Okey, kalau nak ambil gambar macam biasalah. Bukalah kamera sebab kita nak ambil gambar kan. Kalau tak buka kamera tu kan channel lah kan. So insyaAllah sama-sama kita onkan kamera, sama-sama kita ambil gambar. Sebab kita ada tengok wajah-wajah yang handsome dan yang cantik-cantik pada malam ini, yang setia bersama kita sehingga jam ketika ini. Okey? Okey. Apa yang ambil gambar? Azika ke? Nak saya kira ke awak yang kira? Kali kira. Okey. Okey, sedia guys sedia guys. Okey, insya-Allah. Insya-Allah.
Okay, kita bagi lagi sikit, lagi 10 saat. Okay, untuk yang nak sedia buka kamera. Okay, baik. Sedia, okay? Dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, last. Mini left lah, mini left. Aha. Nampak jamnya sikit tak? Okay, 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. InsyaAllah. Jadi, dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, saya Muhammad Khalil bin Saad mewakili tim saya ingin menyusun 10 jari. Sekiranya sepanjang program ini berlaku ada kekurangan dalam program ini. Okay, insyaAllah. Jadi, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua dan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.